kepada Dr. Yusman. Kami orang ingin membentangkan tugasan kumpulan untuk subjek. Tajuk untuk kumpulan kami orang adalah QMS. Kami orang pun ahli kumpulan adalah Muhammad Alif bin Rahim, Siti Sarah binti Ibrahim, Fazila Fatihah Fatin binti Misli dengan Encik Alexander. Untuk isi kandungannya ada pengenalan organisasi untuk QMS, kaedah diagnosis, perincian diagnosis, proses analisis data, aspek transformasi yang berlaku, cadangan intervensi perubahan serta pelaksanaan, halangan-halangan perubahan, tindakan mengatasi halangan perubahan dan kesimpulan. Untuk pengenalan, pembangunan organisasi ini penting bagi memastikan setiap perubahan dalam organisasi mampu untuk meningkatkan sains tingkah laku termasuk bidang-bidang sosiologi, komunikasi, kepimpinan, kumpulan dinamik serta reka bentuk kerja di dalam sesebuah organisasi. Apa yang kita dapat rumuskan daripada sains tingkah laku ini adalah melibatkan perubahan dengan melakukan pembaharuan mengikut tuntutan semasa tertakluk kepada pelbagai situasi dan persekitaran dari dalam dan luar organisasi. Kecemerlangan sesebuah organisasi yang berteraskan pembangunan organisasi yang mampan ini adalah terhasil daripada proses perancangan yang sistematik dalam menangani sebarang isu mengikut kehendak perubahan-perubahan semasa dalam meningkatkan kualiti ahli-ahli organisasi secara keseluruhan. Seterusnya, untuk pengenalan Quantum Medical Solutions yang Berhad, QMS adalah sebuah syarikat yang mempunyai kepakaran dalam pengendalian penyediaan dalam sektor perkhidmatan bioperubatan. QMS juga sangat komited dalam menawarkan perkhidmatan kepada para pelanggannya, terutamanya dalam pengurusan dan penyelenggaraan bioperubatan, bukan sahaja di Malaysia malahan di peringkat antarabangsa. Kepakaran QMS merangkumi kerja-kerja dalam kejuruteraan, klinikal, servis penyelenggaraan serta pengurusan perkhidmatan. QMS berpengetahuan luas dalam sektor teknologi penjagaan kesihatan dengan berguna pakai standard kualiti tempatan dan antarabangsa melalui pelaksanaan sekerja penyelenggaraan dan perkhidmatan pengurusan kejuruteraan klinikal. Perkhidmatan tersebut mencakupi sehingga lebih 3,000 klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang terdapat di seluruh negara. Perkara yang membanggakan ini didukung oleh aset yang dimiliki melalui kemudahan kelengkapan logistik yang terkini yang mana membantu QMS untuk berupaya menerokai seluruh lokasi KKM yang jauh di pelosok negara. Lebih-lebih lagi di lokasi yang mempunyai bentuk geografi yang sangat mencabar seperti Sabah dan Sarawak. Seterusnya saya menyerahkan kepada Encik Alex. Dah pause tak? Terima kasih kepada rakan saya Sarah. Untuk kaedah diagnos ini kita akan pergi kepada terdapat 3 jenis kaedah diagnosis yang diperoleh. Yang pertama melalui kaedah diagnosis rekod organisasi serta archive data, dan kedua kaedah diagnosis temu bual dan kaedah diagnosis source redact. Untuk kaedah diagnosis data archive ini digunakan sebagai rekod organisasi serta data archive. Kami memahami serta mengenal pasti bagaimana QMS berfungsi dari aspek sistem pengurusan serta hierarki kepimpinan. Dan seterusnya adalah diagnosis temu bual, iaitu digunakan oleh kumpulan kami melalui kaedah temu bual, iaitu daripada jurutera bioperubatan Encik Kamarudin Ahmad yang telah berkhidmat 5 tahun dan mendapat informasi daripada aspek kerja dan kelemahan sistem dalam organisasi QMS itu sendiri. Kaedah ini dapat membantu kami memahami lebih dalam terutamanya pada
diagnosis peringkat individu, kumpulan maupun secara keseluruhannya. Seterusnya adalah kaedah diagnosis soal selidik, di mana ianya merupakan dalam memahami bagaimana organisasi. Seterusnya menilai sebarang permasalahan, juga isu yang mungkin wujud dalam QMS. Kami berupaya untuk mengumpul maklumat dan seterusnya membuat keputusan maklumat berdasarkan yang diterima oleh koresponden. Perincian diagnosis. Okey, peringkat perincian diagnosis ini terbahagi kepada 3 jenis input, iaitu 3 bahagian, iaitu input, komponen reka bentuk dan output. Okey, untuk perancangan diagnos individu melibatkan kaki tangan dan pekerja yang menjawat pelbagai jawatan dalam sebuah organisasi. Okey, seterusnya adalah perincian diagnos peringkat kumpulan QMS yang mempunyai 5 aspek, iaitu aspek pertama iaitu aspek akan dikaji, kedua struktur tugasan, ketiga komposisi kumpulan, keempat fungsi kumpulan, dan kelima adalah norma kumpulan. Okey, untuk yang seterusnya, kaedah kualitatif. Okey. Kaedah kualitatif hasil daripada temu bual berstruktur telah dijalankan bersama dengan seorang wakil kaki tangan QMS bagi membolehkan kami mendapat maklumat yang mampu membantu kami untuk memuaskan isu yang terdapat di QMS. Selain itu, sumber dari pelbagai laman sawang yang terbagai dengan artikel turut membantu. Okey, untuk kaedah kuantitatif digunakan bagi melengkapkan tugasan ini merujuk kepada soal selidik yang diagihkan menggunakan Google Form secara atas talian. Kaedah ini dilihat sangat sesuai dan dapat membantu kami untuk mendapatkan maklum balas dan seterusnya membuat analisis yang dikehendaki. Hasil dapatan kaedah kuantitatif ini dapat dihuraikan melalui pelaporan data menggunakan jumlah, kekerapan dan peratusan keputusan yang di dalam jadual yang kami perolehi. Okey, untuk yang seterusnya, aspek transformasi yang berlaku. Yang pertama adalah isu proses manusia, kedua isu teknostruktural, ketiga isu sumber manusia, dan keempat isu strategik. Dalam isu proses manusia ini, penyelesaian masalah dalam organisasi ini adalah struktur organisasi berkesan yang memastikan survivability QMS. QMS menyediakan pelbagai inisiatif mengembangkan kerja holistik bagi kaki tangannya. Okey, untuk isu teknostruktural, bagi melancarkan perkhidmatan bioperubatan kepada pelanggan, sistem CAMS telah dikenal pasti memberi cabaran dan memenuhi tuntutan harian kaki tangan QMS. Okey, perlu wujudnya keharmonian melalui keperluan intervensi yang akan diperbincangkan dalam bahagian seterusnya. Okey, di dalam aspek transformasi di isu sumber manusia pula, rata-rata pekerja di QMS telah bekerja selama 7 tahun secara konsisten. Perkara ini mungkin disebabkan oleh penyediaan kemudahan, ganjaran, fasiliti, allowance serta insentif 3 bulan atas kecemerlangan pekerja. Okey, untuk isu strategik, menghadapi cabaran sekalian kian mencabar, seluruh warga QMS bersetuju bahawa organisasi ini mampu berdaya saing dalam perkhidmatan sektor bioperubatan bagi memenuhi misi dan visi organisasi. Okey. Okey, Assalamualaikum Doktor. Seterusnya, cadangan intervensi perubahan dan pelaksanaan. Intervensi adalah satu elemen penting dalam langkah menjalankan proses perubahan terhadap sesebuah organisasi. Oleh itu, intervensi adalah perlu bagi membantu serta membentuk organisasi agar menjadi sebuah organisasi yang kukuh dan mampan bagi menghadapi cabaran persekitaran yang pelbagai serta agresif merangkumi politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Langkah intervensi perlu mengikut landasan dan garis panduan yang betul berasaskan fakta dan maklumat sahih yang diperolehi daripada kaedah diagnosis yang tepat dan berkesan.
Seterusnya, halangan-halangan perubahan. Sungguh pun cadangan intervensi tersebut dilakarkan bagi menangani permasalahan serta isu yang telah dikenal pasti daripada hasil dapatan diagnosis yang telah dijalankan, namun kita tidak dapat lari daripada berdepan dengan pelbagai halangan-halangan perubahan yang akan menyukarkan proses intervensi yang akan dilakukan. Adalah penting bagi setiap peringkat organisasi, kumpulan dan individu kekal cakna dalam berdepan dengan halangan tersebut. Bagi peringkat organisasi QMS, birokrasi dilihat menjadi halangan utama dalam menjayakan proses intervensi yang dicadangkan. Perkara ini dilihat dalam pengagihan peruntukan oleh Ibu Pejabat QMS yang berpusat di Kuala Lumpur, yang mana melibatkan lebih daripada 10 cawangan di serata Malaysia yang memberi impak kepada pengagihan peruntukan tersebut. Realitinya, tidak semua kaki tangan dalam jabatan QMS memiliki kemahiran dalam menggunakan sistem CAMMS tersebut. Sistem ini walau bagaimanapun dilihat mudah, tetapi tetap memerlukan kerjasama yang bersepadu daripada staf ahli kumpulan kerana aspek penggunaan sistem tersebut menuntut mereka untuk saling berhubung dalam memastikan kelancaran dalam penggunaan sistem tersebut. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Cik Fazila untuk nextnya pun slide. Assalamualaikum, saya Fazila Fatihah Fatin binti Misli akan membentangkan berkenaan dengan tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Dalam mengatasi halangan perubahan intervensi bagi QMS, terdapat beberapa tindakan yang dikenal pasti mampu untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Keberkesanan tindakan intervensi bergantung sepenuhnya kepada komitmen dalam setiap peringkat organisasi, kumpulan dan individu. QMS disarankan agar mengurangkan kerana birokrasi, terutamanya bagi penyediaan perkhidmatan bioperubatan agar mampu untuk memenuhi permintaan dan keperluan pelanggan selari dengan moto QMS, iaitu Deliver Superior and Sustainable Stakeholder. Justru keberjayaan tindakan tersebut hanya akan menjadi realiti sekiranya QMS menjalankan penyelidikan secara terperinci terhadap setiap keperluan cawangan agar hala tuju QMS dapat disesuaikan mengikut kehendak semasa dan budaya setempat. QMS juga seharusnya peka dengan kepentingan organisasi agar sesuai dengan visi dan misi bagi menyelesaikan pembekalan aset. Bagi memperkasakan barisan kaki tangan yang mengendalikan sistem CAMMS adalah perlu bagi QMS untuk melihat semula proses pengrekrutan pemilihan kaki tangan agar turut mengambil kira kemahiran IT sebagai salah satu syarat utama. Hal ini penting bagi meminimalkan halangan yang wujud dalam peringkat kumpulan. Dari aspek individu pula, tindakan bagi mengatasi halangan-halangan perubahan di peringkat individu adalah melalui kesiapsiagaan individu di QMS. Ini dapat diatasi melalui program motivasi oleh pihak pengurusan bagi memantapkan jati diri kaki tangan QMS agar lebih berkompetensi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapatan yang telah kami kupaskan, jelas menunjukkan keperluan pembangunan organisasi bagi memastikan perkembangan sesebuah organisasi dapat dikekalkan. Melalui kaedah diagnosis yang tepat pada setiap peringkat organisasi, dilihat menjadi faktor utama dalam melakukan intervensi yang berkesan. Di samping itu, faktor-faktor lain seperti ejen perubahan, keperluan dalam membentuk kontrak, menjalankan diagnosis, seterusnya mereka bentuk intervensi adalah aspek yang perlu dititikberatkan. Perubahan organisasi ini juga perlu melihat dari sudut dalaman organisasi melalui konteks keupayaan, kemampuan dan kesediaan organisasi yang merangkumi ejen perubahan serta keseluruhan warga organisasi dalam menangani halangan-halangan intervensi perubahan. Apa yang penting adalah kepimpinan organisasi, penyelarasan proses kerja serta garis panduan kerja yang jelas dan memudahkan adalah sangat penting dalam memimpin semua komponen organisasi kumpulan dan individu ke arah pencapaian matlamat organisasi yang diimpikan. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.